Boleh kita mula teman-teman? Boleh tak? Boleh tak? Boleh Ustaz, insyaAllah. Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala seperti biasalah atas segala kurniaan nikmat yang diberikan kepada kita. Pelbagai nikmat tak terkira dah, kita nak hitung. Nikmat mata, penglihatan, pendengaran, rasa, bau dan sebagainya, kan? Jadi mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan itu menjadikan kita ni hamba-Nya yang bersyukur dan berusaha untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan yang sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita teruskan perbincangan kita ataupun pengajian kita tentang ancaman bahaya Israiliyat yang dibawakan secara langsung kepada tuan-tuan dan puan-puan di mana sahaja berada. Mungkin ada yang di Singapura, barangkali ada di Jakarta ke apa ke, kan. Majlis ilmu ini mudah-mudahan dia mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini kita berada pada siri yang ke-19. Siri yang ke-19 ini berkenaan dengan Zulkarnain. Bila sebut Zulkarnain, bagi orang yang membaca Suratul Kahf ataupun Surah Al-Kahfi, biasanya dia akan jumpa perkataan atau kalimah Zulkarnain. Kan, dia akan jumpa perkataan atau kalimah Zulkarnain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah tersebut. Baik, jadi antara kisah yang menariklah kita kira, yang popular dalam kalangan masyarakat antarabangsa, bukan masyarakat kita sajalah di Malaysia ataupun di peringkat Asia Tenggara ni ataupun Nusantara ni, kan, tapi melibatkan peringkat antarabangsa kerana Zulkarnain ini kita maklumlah, saya kira, kan, ada yang disebutkan sebagai Iskandar Zulkarnain ataupun juga apakah Iskandar Zulkarnain ataupun juga Zulkarnain itu adalah orang yang sama dengan Alexander the Great, kan. Mungkin kita ada belajar, kita ada membaca, kan, apakah ini orang sama ataupun orang yang berbeza, kan. Jadi perbincangan kita pada malam ini kita akan tengoklah serba sedikit yang the main fokus kita ialah dari sudut Israiliyat yang ada di dalam kitab tafsir dan yang sewaktu dengannya lah, kan. Maknanya kita nak dapatkan sumber yang betul, yang benar, yang sahih tentang individu ataupun orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Kahf, Zulkarnain, kan. Maknanya dua tanduk dah. Betul ke? Okey, persoalannya apakah ada ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang sabit ini, yang menjelaskan tentang kisah Zulkarnain ini secara rinci ataupun secara terperinci, ataupun kisah ini hanya ada dalam usi Israiliyat ataupun juga cerita hikayat. Cerita hikayat ini kerana bagi yang membaca cerita hikayat, kita akan jumpa hikayat Iskandar Zulkarnain, kan, di alam Melayu kita, kan. Tempat kita pun tak kurang banyak hikayat bulan terbelah, kan, dan pelbagai lagi hikayat merupakan cerita saduran daripada sumber Arab, kan. Baik,
Ayat Quran tentang Zulkarnain ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Kahf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka yakni orang kafir Mekah tu dan yang sewaktu dengannya yas'alunaka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Kita mengetahui bahawa fi'il perangai golongan musyrikin kalau di Mekah maupun juga bila mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, orang Yahudi, Nasrani tanya kan benda yang pelik-pelik dengan tujuan untuk nak menguji, dan kalau Nabi tak dapat jawab dapat menjatuhkan muruah ataupun maruah Nabi dan kenabian itu sendiri. Itu dia punya the main point soalan kan. Oleh sebab itu juga tuan-tuan, ada beberapa ayat tak yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid dan seumpamanya, tujuan mereka golongan musyrikin ataupun orang kafir ataupun golongan pendeta agama Yahudi dan Nasrani itu bertanya kepada Nabi bukan untuk mengetahui jawapannya, akan tapi sebagai memperlekeh-lekehkan kan kewibawaan Nabi dan juga nubuwah kenabian. Maka dalam konteks ayat ini mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang Zulkarnain. Kul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa asba'a sababa. Kita ambil sampel yang ringkas lah kan. Kerana ayat yang membicarakan perihal Zulkarnain ini, kalau tuan-tuan tengok, dia bermula daripada ayat 83 sampailah kepada ayat 98. Kan? Dia bermula daripada ayat 83 dalam suratul Kahf sampai kepada ayat 98, dan kita akan jumpa 3 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Zulkarnain. Baik, terjemahan. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Zulkarnain. Kul, katakanlah, jawablah kepada mereka. Jawablah kepada mereka, Allah perintahkan kepada Nabi kita, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku akan bacakan kepada kamu, yakni wahyu. Kan? Wahyu yang Allah bagi informasi lah. Kan? Sedikit tentangnya. Baik, sesungguhnya inna makanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, menempatkannya atau memberikan kepadanya, kepada Zulkarnain itu, akan kuasa untuk memerintah di bumi, dan kami, kata Allah lagi, beri kepada dia jalan, cara, kaedah untuk melaksanakan, menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Lalu dia pun fa'atba'a sababa. Dia pun follow lah. Lalu dia menurut jalan yang menyampaikan kepada maksudnya untuk mencapai target ataupun cita-cita tersebut. Okay, suratul Kahf, surah yang ke-18 ayat 83 hingga 85. Baik. Ini saya dah sebutkan tadi, ada 16 ayat bermula daripada ayat 83 hingga 98 dalam suratul Kahf. Dan ayat ini bila kita baca, kita akan tertanya-tanya. Kan, biasalah perasaan nak tahu tentang Zulkarnain ini, sudah tentulah ada. Kalau kita baca misalnya bab nabi-nabi lah, ataupun juga cerita dalam Ashabul Kahfi ni, Ashabul Kahfi siapa dia, Ashabul Raqim siapa dia, kemudian cerita bab anjing kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa pemuda-pemuda itu ditidurkan oleh Allah Taala dalam gua selama berapa, 300 tahun tambah 8, ada kiraan dari sudut tahun Masihi dan juga tahun Hijri. Kan, cuma dari sudut naluri kita nak tahu siapa dia. Kalau anak muda, okey, berapa umur? Muda-muda tu taruh mana? 20 ke 30 ke, kan? Dan seumpamanya lah, kan? Okey, yang sentiasa berlega-lega dalam kepala kita untuk mencari jawapan kepada persoalan-persoalan yang dinyatakan tadilah. Itu sekadar contoh. Baik.
Dan juga ada kaitan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Kan? Ataupun bahasa orang putih dia panggil apa? Gog and Magog ataupun Magog. Kan? Baik, dan perkataan Ma'juj ini bukan daripada bahasa Arab, bahasa asing. Dan diserap dalam Al-Quran. Okey. Kemudian masuk kepada tafsiran para ahli tafsir tentang Zulkarnain. Kisah Zulkarnain ini sebagaimana kisah-kisah lain yang ada dalam Quran, tuan-tuan. Biasalah kita baca tak, kalau dalam Quran ni kita maklum bahawa kisah umat yang terdahulu. Kan? Kisah umat yang terdahulu tak kisahlah ataupun kaum yang terdahulu, kaum A ke kaum Samud ke dan sebagainya, ataupun juga tentang nabi dan rasul. Kan? Itu sekadar dua contoh. Jadi bila mana kita membaca dari terjemahan Al-Quran, kita baca Quran dan kita baca terjemahan, mungkin sebahagian orang berpada dengan ayat dan juga terjemahan yang dibaca. Kan? Ada sebahagiannya okey, dia tengok tafsir. Dia tengok kitab tafsir inilah, ataupun juga dia buat bacaan tambahan kepada mana-manalah, kan, mana-mana buku ke artikel ke rencana ke whatever lah, kan. Jadi macam-macam penjelasan, kan, huraian tafsiran yang diberikan. Kan. Maka cerita tentang kisah umat terdahulu dan juga kisah nabi-nabi ini yang terdahulu, dari mana sumber, kan. Jadi dari mana sumber, dan oleh kerana dua benda yang tadi itu sebagai contoh termasuk dalam perkara ghaib. Bila menyentuh tentang perkara ghaib, maka sumbernya mesti datang daripada sumber yang sahih. Sumber yang sahih ini dalam Islam yang pertamanya ialah sumber yang Dua-dua macam tadi buka pantai di babi masuk ada hotel ada masuk ada mana aku tak tahu kena off suara atau siapa tu. sini tak bisa. Baik. Jadi sumber yang mutawatir maknanya Al-Quran, dan yang kedua ialah sumber wahyu yang kedua ialah hadis-hadis Nabi yang dikira sebagai hadis yang sahih. Sebab hadis mutawatir ni tak banyak, tuan-tuan, sekitar 700 lebih lah ada, disusun oleh beberapa imam seperti As-Suyuti dan seumpamanya lah, ada kitab dia tak, kan. Baik. Jadi kita melihat bahawa ahli-ahli tafsir ataupun ulama tafsir yang dulu-dululah seperti Imam At-Tabari yang kita telah berikan contohlah, kan. Ada dimuatkan ya. Saya letakkan jilid dan muka surat lah, ini tahun buku ataupun kitab diterbitkan di belah itu adalah jilid kitab tafsir Tabari, dan 368 hingga 414 ini ialah berkenaan dengan ayat tema ni lah, kan. Jadi inilah dia. Begitu juga dengan Imam Al-Qurtubi, kemudian Imam Ibn Katsir, Imam As-Suyuti dan sebagainya. Ini yang lama-lama lah. Yang lama-lama ini ada Purul Engkong. Kan, ada Purul Engkong kita dah bincang. Ini dah masuk siri ke-19, barangkali ada tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, kan, baru first time ke apa ke yang join. Cerita tentang kisah Israiliyah ini ialah kisah yang bersumberkan daripada pendeta Yahudi dan Nasrani. Sama ada mereka itu masih lagi kekal agama mereka ataupun juga yang telah pun memeluk Islam. Kan, jadi mereka bawa kerana pada anggapan mereka kisah-kisah yang ditanyakan oleh para sahabat ataupun para tabi'in itu kan ada kebenarannya. Kan, tidak salah. Contoh gitulah, kan. Sebab mereka ada dalam kitab mereka, sama ada perjanjian lama ataupun perjanjian baru, Taurat dan Zabur. Sedangkan bagi ulama Islam, mereka telah sepakat bahawa hanya Al-Quranul Karim sahaja yang kekal, tidak dipindah, tidak diselewengkan. Adapun kitab-kitab yang terdahulu, kan, 3 lagi kitab Zabur
Injil, Zabur, Taurat dan Injil telah pun mengalami tahrif ataupun penyelewengan ataupun pindaan kan dari masa ke semasa oleh pemuka agama mereka. Jadi yang kekal ialah Quran. Kan? Jadi itulah secara ringkasnya. Dan Israeliat ini, kisah-kisah Israeliat ini ada 3 jenis. Pertama, kita boleh terima kerana tidak bersalahan dengan akidah, dengan ibadah, hukum syarak, logik akal. Yang kedua, memang kita kena tolak sepenuhnya. Dan yang ketiga inilah juga banyak yang didiamkan oleh para ulama kerana kisah tadi itu dia tidak melibatkan persoalan akidah, ibadah, hukum hakam dan seumpamanya, macam cerita lah kan, soal cerita. Contohlah, okey, dikatakan contohlah kalaulah nama Zulkarnain ini nama sekian-sekian, apa implikasinya kan kepada akidah? Tidak ada. Apa implikasinya kepada ibadah? Tidak ada kan. Contohlah kalaulah nama dia, misal kata nama dia Mahizain lah kata contohlah, ataupun nama dia Sipulan, tak ada masalah pun, kan. Jadi yang didiamkan oleh ulama tidak beri komentar kerana fakta ini ataupun juga kisah itu misalnya tidak betul dan tidak salah, kan. Baik, jadi itu yang pertamalah. Dan yang kedua ialah satu kumpulan yang kedua ialah dalam kalangan ilmuwan kontemporari, adalah beberapa nama seperti kalau tuan-tuan yang follow kelas pengajian kita ni akan jumpalah Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi, kemudian Syekh Muhammad Tauhid Ashur kan, kemudian Jamaluddin Al-Qasimi, contohlah kan. Ini antara tokoh gerakan ataupun tokoh kontemporari. Kontemporari maksud bukanlah kata hari ini, maknanya mungkin dalam 100 ataupun 150 tahun mutaakhir ini kan. Dan termasuklah juga Said Qutb dan sebagainya, dan termasuklah juga sekali lagi ialah kita pun adalah ilmuwan kita, baik Quraisy Shihab ke, Hamka ke dan sebagainya kan. Di Nusantara kita pun ramai juga yang menulis kitab tafsir. Baik, ini sekadar sampel. Baik, Ibnu Jarir At-Tabari menyebut dalam kitab tafsir dia dengan sanad. Bila sebut nama Wahab bin Munabbih ni, tuan-tuan ingat kan, Wahab bin Munabbih ini dia adalah orang Yaman, kan, dia orang Yahudi lah, orang Yahudi berketurunan Yahudi dan menetap di Yaman. Kisah cerita tentang orang Yahudi ni panjang kan. Mereka bertaburan kan di seluruh tempat lah pada masa itu, sehingga di Madinah pun ada tak. Baik, jadi kisah yang diambil daripada beberapa pemuka Yahudi dan Nasrani ini yang peluk Islam kan. Wahab bin Munabbih, selain daripada Wahab ini ada beberapa nama lagi seperti siapa? Ingat ada? Kan, Abdullah bin Salam, kemudian Ka'ab al-Ahbar kan. Jadi daripada Wahab bin Munabbih. Jadi bila kita baca dalam mana-mana penulisan kan, kalaulah penulisan yang baru hari ini, yang moden hari ini, penulis tadi itu ada rasa kejujuran, dia cerita kan, bukan hanya sekadar okey dia masukkan, dia petik nama sumber tadi daripada kitab tafsir At-Tabari misalnya kan, tapi mesti ada sumber yakni perawi yang menyampaikannya ataupun meriwayatkannya. Barulah dapat kita kesan. Kalau tidak, hanya sekadar ditulis Imam Tabari menjelaskan bahawa, kita tak dapat kesan. Jadi nak kena gunakan kaedah istiqra' wa tatabu', belek selai-selai untuk semak. Kan, manakah tempat sumber punca yang disebutkan oleh tulisan tadi. Baik. Jadi bila sebut nama Wahab bin Munabbih ni, kita dah tahu dah background dia. Kan, walaupun dia ni orang yang baik kan, tapi dari sudut periwayatan dalam konteks tafsir kena hati-hati. Kan? Bukanlah kata nama dia ni okey exactly totally kita tolak. Tidak, kena tengok kepada konten kan. Baik, dia kata Zulkarnain lelaki daripada Rom. Ini sumber dia ni kan, lelaki daripada Rom, anak kepada
seorang tua dalam kalangan mereka. Kan? Syekh ini bermakna orang yang dia terhormat lah kan. Jangan tua tu memanglah ada. Kita dengan ayah kita sudah tentulah orang yang peringkat ayah ni lebih tua betul. Tapi maksudnya di situ ialah syekh merujuk kepada orang yang terhormat. Jadi yang berikutnya ialah dia kata dia ni anak tunggal kan kepada orang itulah orang tua dan namanya adalah Iskandar. Kan? Baik. Saya nak konar sikit. Kalau tahu nama Iskandar, tidak ada masalah. Kan? Tidak ada masalah. Sebab apa? Dia bukannya watak yang jahat. Kan? Berbanding dengan kita baca kisah siapa dia, tuan-tuan? Zulaikha. Kan? Bila kita baca kisah Zulaikha dengan Nabi Yusuf, kan? Jadi orang kita ramai letak anak nama Zulaikha. Kan? Baik. Tuan-tuan carilah. Baik, dia diberi nama Zulkarnain kerana ini. Dua kening depan dia ni, saya sebutkan kening depan ada ke kening belakang bila sebut kan. Tapi oleh kerana tulisan begitu kita nukilkan sajalah kan. Kerana dua kening yang dibuat daripada gangsa. Kan? Wallahualam lah. Betul ke tak betul, ada ke kening manusia dia buat daripada gangsa? Ataupun dia buat daripada logam, ada ke? Kan? Bila dia ni dah balik, Allah berfirman, ini cerita daripada Wahab bin Munabih. Kita kena ingat. Baik, Allah firman kepada dia, wahai Zulkarnain, sesungguhnya aku mengutuskan engkau kepada umat di atas muka bumi. Mereka merupakan umat yang berlainan bahasa. Dari sudut fakta, ada betul ada salah. Kerana bila mana kita baca ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi tadi daripada ayat 82, 83 tadi sampai kepada 98, kan kita dapati bahawa Allah bagi kuasa yang cukup hebat kepada Zulkarnain, kan dia dapat merentah di bahagian barat dan bahagian timur dunia dah, kan. Jadi bila bahagian barat dan timur, kita maklumlah kan, kita pun boleh fikir sudah tentulah berbeza bahasa. Ada kita letak di Asia Tenggara cukuplah. Kita dah ada berapa bahasa kan. Dengan Indon mungkin kita kira di bawah 1 rumpun bahasa kan. Walaupun ada beza sedikit kan. Dengan Thailand dengan bahasa Tagalog kita tak boleh faham. Contoh bermakna dah ada 3 bahasa kan. Contoh. Baik, jadi Allah utuskan engkau kepada umat di muka bumi yang berbeza, yang berlainan bahasa, dan mereka itu semua adalah penduduk bumi. Antaranya ada umat yang dipisahkan oleh garisan lintang. Okey, garisan melintang kita panggil hari ini kalau dalam ilmu geografinya longitude dan latitude lah kan, kawasan-kawasan tadi itu ataupun zon-zon kan. Kalau dalam bahasa moden barangkali dipisahkan oleh zon-zon waktu kan. Nak kata benua tidaklah kan, kerana kebiasaan dan biasanya pada masa itu ialah hanya yang ada ialah benua Eropah kan, masuklah benua Asia dan benua Afrika pun bahagian utara Afrika sahaja. Zaman tersebutlah kan, kalau tuan-tuan baca berkenaan dengan sejarah ahli-ahli falsafah kan, SPA tak, Socrates, Plato dan Aristotle kan, dan yang sewaktu dengannya lah. Itu semua sebelum Masihi kan, SM. Baik. Jadi ada umat yang duduk di tengah bumi. Dalam kalangan jin, manusia, Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Yang penting ada poin di sini kan. Jadi bila kita baca fakta ini kan, ada yang boleh diterima oleh akal, ada yang tak boleh tak. Kan? Baik. Kemudian Ibnu Jarir kata lagi, dia menyebutkan ciri-ciri Zulkarnain ini. Saya tidak tulis detail lah kan. Kalau tuan-tuan yang ada buku Muhammad Abu Syahbah tu boleh bacalah, menyebut ciri-ciri Zulkarnain ini macam mana, kemudian ilmu dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Baik. Sedangkan dalam Al-Quran kan, dalam surah dan ayat yang kita bicarakan ini, dia punya kelompok ayat ini, Allah Ta'ala tidak cerita detail. Kan?
tidak cerita detail perihal batang tubuh Zulkarnain ini. Jadi timbul persoalan dari sumber mana? Kan? Dari sumber mana? Kata tadilah daripada sumber Israiliyat. Kerana Al-Quran dan juga hadis tidak cerita secara rinci, secara satu persatu. Kerana bila kita baca Quran ini tuan-tuan, apa yang lebih penting ialah ibrah, kan, pengajaran di sebalik sesuatu kisah. Kan? Kecuali ayat hukum tu hukumlah. Maknanya kalau bila kita baca tentang kisah, jangan salah faham, kokok salah faham. Ustaz kata ibrah. Baca ayat hukum, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Mana ibrah dia? Mana pengajaran? Betul lah, pengajaran pun ada. Kamu kena puasa tak bila masuk bulan Ramadan. Kan? Itu lebih kepada hukum. Kan? Dan ulama membahagikan tafsir ini juga ataupun ayat-ayat ini ada jenis ayat hukum. Kan? Ini ayat cerita, ayat qasas lah, cerita-cerita umat dan juga Nabi yang terdahulu. Okay, sifat kaum yang ditemui oleh Zulkarnain ini. Maknanya tadilah di timur, di barat, kan, kata-kata yang diucapkan dan juga apa yang mereka kaum tu kata kepada Zulkarnain. Biasalah, kan. Dan begitu juga Imam As-Suyuti pun samalah, ada menyebutkan kisah yang sama. Baik, ringkas cerita, kan, daripada yang panjang-panjang ini kita ringkaskan bahawa semuanya menurut Dr. Muhammad Abu Syahbah, dia kata kisah Israiliyat. Ini sekadar sampel lah, kan, kisah Israiliyat yang disandarkan kepada Nabi SAW secara palsu ataupun secara tidak benar. Kan? Baik. Dr. Muhammad Abu Syahbah, dia kata penulis kitab tersebut bersumpah dengan Kaabah bahawa Rasulullah tidak mengatakan hadis ini sesungguhnya Ibnu Lahiyah. Ini cerita perawi lah, kan, sebab saya dah sebutkan bahawa ada sebahagian daripada perawi hadis ini tuan-tuan, kan, contohnya Ibnu Lahiyah. Jangan kita hukumkan dia secara pukal, okey, dhaif. Kan, dia ada Ibnu Lahiyah ni biasa terkenal lah. Dia meriwayatkan hadis. Dia macam diary lah, saya dah sebutkan dalam kuliah yang terdahulu lah. Jadi dia meriwayatkan, menyampaikan berdasarkan kepada macam kita lah, ada buku log ataupun diary dia. Bila buku tu terbakar, tu kita nak kena pasti bermakna sebelum buku dia hilang ataupun terbakar tadi, okeylah, kan. Jadi yang dimasukkan dengan dhaif di sini ialah lepas daripada buku dia terbakar. Kan? Banyak tidak boleh nak secara bukan. Begitu juga ketika menerima hadis ketika usia yang muda dan menyampaikan hadis kepada orang yang berbeza. Pada usia muda, pada usia yang dah tua. Jadi mungkin beza 10 tahun, 20 tahun itulah yang boleh menjadikan content of hadis tadi itu berbeza antara penerimanya. Baik. Sebagai contoh juga Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir ni juga antara tokoh yang agak peka dan sensitif. Samalah juga At-Tabari pun jangan kita ingat bahawa dia ni sengaja memuatkan riwayat Israiliyat yang bukan-bukan. Kan saya dah sebutkan. Kita kena jujur dalam menyampaikan ilmu. Apa yang dimasukkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir dia muat belaka dan ada kalanya dia beri penjelasan. Dalam mana tidak semua kelompok ayat, kan, ada kalanya dia beri penjelasan was-sawabu ataupun juga pandangannya betulnya begini, kan, ada kalanya tidak ada. Jadi diserahkan kepada mereka yang kemudian untuk buat semakan dan tasih semakan terhadap kisah-kisah yang dimuatkan di dalam kitab tafsir dia. Kan? Walaupun ada pro and con lah, yang saya dah ceritakan juga pada tuan-tuan, bila kita baca bahagian pertama, kita kata mana boleh ni, kita kena berlaku adil kepada Ibnu Jarir At-Tabari. Kan? Dia ada sebahagian tempat yang
yang dia berikan penjelasan, namun sebahagian tempatnya tidak. Jadi biasalah, oleh sebab itu dia ni memang dalam tafsir Tabari memang dikenali sebagai antara kitab tafsir yang banyak meriwayatkan kisah Israiliyat. Dan begitulah juga Imam Ibn Katsir, dia mencela orang yang meriwayatkannya. Dia kata Ibn Jarir bawakan hadis ini di sini, Al-Umawi menyebutkannya dalam kitab Al-Maghazi, sedangkan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bahawa ada satu kumpulan orang Yahudi tanya Nabi tentang Zulkarnain. Maknanya ini sebab nuzul lah kan. Sebab nuzul kepada surah Al-Kahf, surah Al-Kahfi ini. Lalu Nabi pun ceritalah kan, Nabi beritahu mereka bahawa apa yang mereka tanya tadi. Jadi makna Nabi jawab. Jadi antara yang diberitahu oleh Nabi, ini betul ke tidak ni? Kan? Ialah Zulkarnain. Kan? Zulkarnain, okey, pemuda daripada Rom, Al-Rumawi. Kan dalam kitab Ibnu Katsir, dia telah membina bandar Iskandariah di Mesir. Kan Alexander dengan Iskandariah ni samalah. Iskandariah ni bahasa Arab, bahasa orang putih Alexander tak. Baik, dia telah dibawa dia telah dibawa naik ke langit oleh malaikat. Dan ada juga dibawa melihat empangan, tengok kaum yang muka mereka macam anjing. Kisah ni panjang dan luar biasa kerana para ulama berbeza pandangan dalam memerihalkan siapakah Zulkarnain ini, sehingga kan dalam tafsir Kasyaf Az-Zamakhsyari dikatakan, maknanya dimuatkan pandangan bahawa Zulkarnain ini malaikat. Ada juga pandangan kan, tapi pandangan yang tidak diterima lah. Tapi nak ceritanya ada pandangan. Jadi kita yang sebegini, kita jangan ambil kan. Kita jangan ambil sebab pandangan yang tidak ada sumber yang sahih. Ini disiplin ilmu. Baik, jadi kisah ini panjang dan luar biasa, macam-macam lah cerita menjadikan kisah itu marfu', yang disandarkan kepada Nabi SAW, sedangkan kisah ini adalah kisah yang tidak betul ataupun tidak sahih. Lebih malang lagi, Abu Zur'ah Razi. Saya pun baca tengok, biar betul baca. Kok dah tersilap. Yang terkenal dengan kehebatan dia ataupun ketokohan dia, juga muatkan kisah yang panjang dan luar biasa ini kan dalam kitab dia Dalail Nubuwah. Benda ni jangan berlakulah. Mungkin kita pun buatlah apa kita kata justifikasi kepada Abu Zur'ah Razi ni, barangkali dah kan, mungkin dia terlepas pandang ke apa, sebab dia juga antara orang yang hebat kan. Jadi kalaulah dia tahu ini, kalau dari sudut jawapan kita lah kan, nak menyedakkan hati jawapan kita, kalaulah dia tahu bahawa kisah ini adalah kisah yang tidak betul, mana mungkin dia akan masukkan, mungkin dia terlepas pandang lah kan. Jadi perkara yang sebegini, apa sikap kita tuan-tuan, saya dah sebutkan kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa mereka atas perkara yang tersebut tadi, sebab mereka tidak sengaja. Kita bersangka baik begitu. Baik, dalam kisah ini ada benda pelik lah, ganjil, di mana disebutkan Zulkarnain daripada Rom. Sedangkan yang disebutkan asal daripada Rom ialah Iskandar Ats-Tsani, kan, Iskandar kedua, iaitu putera Philip daripada Macedonia, yang dicatatkan dalam sejarah Barat ataupun sejarah Rom. Dan menterinya pada masa itu ialah Aristotle, kan, seorang ahli falsafah Yunani yang terkenal. Baik, maknanya sini berlaku kan, ada benda yang agak tak tally lah. Baik, siapakah Zulkarnain? Kan, jadi kita nak baca sumber mana? Tuan-tuan baca sumber, okey, sumber mana? Baca sumber daripada Islam, maknanya merujuk kepada Quran dan merujuk kepada hadis yang sahih. Sumbernya very limited, takat tu saja. Sedangkan bila kita baca sumber daripada Barat dan buku-buku, malah blog pun banyak. Kita hari ini mungkin kita banyak dipengaruhi oleh kisah cerita dengan Iskandar ataupun Alexander the Great.
Tak, yang tu lah. Dan kerana mungkin kita menganggap bahawa ini orang yang sama. Kan? Apakah Zulkarnain itu orang yang sama dengan Alexander the Great? Yang jelas, sebagaimana kita tahu bahawa Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah orang yang berbeza dengan Alexander the Great yang asal daripada Macedonia. Dalam catatan sejarah Barat, sejarah Eropah, kisah Zulkarnain ini, Zulkarnain merujuk kepada Alexander lah, dari Rusia Barat, kan? Muncul kira-kira 300 tahun sebelum Masihi, dan kisahnya ditulis lebih kurang 200 ataupun 250, sebab sebahagian sumber menyatakan 250 sebelum Masihi. Dan penulis kisah Zulkarnain ini ataupun Alexander ini ialah Calitinus, dan bukunya dikenali sebagai Pseudo Calitinus. Perkataan pseudo itu palsu, kan? Palsu kerana buku tadi itu ialah campuran sejarah dan mitos macam-macam. Kalau kita ni barangkali hikayat, kan? Bila sebut hikayat dalam kepala kita kena setting, kan? Baca je lah, tapi dengar boleh, terima tak boleh. Akan tetapi, ni nak kena faham. Akan tetapi, bila mana dihubungkan dengan agama, dihubungkan dengan apa kita kata perkara-perkara gaib, dalam cerita hikayat ni, kan, hikayat apa tak kira lah, bulan mengambang ke, bulan terbelah ke, apa benda lah, kan, yang ada unsur agama dan ada unsur kenabian, maka dia mesti datang dari sumber yang sahih, kan? Kalau hanya sekadar cerita hantu, hikayat hantu, tak apa, ceritalah macam-macam pun, kan? Ceritalah macam-macam pun kerana dia tidak melibatkan persoalan agama, dia melibatkan persoalan harian manusia tadi. Ini beza, kan? Bila mana kita membaca cerita atas dasar hikayat, diceritakan, kan, yang mungkin betul, mungkin tidak betul. Baik. Jadi beberapa unsur mitos ataupun dongeng dari timur dimasukkan, mana dari timur berujuk kepada kawasan Timur Tengah lah pada masa itu, kan? Antaranya ialah kisah Ya'juj dan Ma'juj, kan? Tuan-tuan pun baca dah, bila mana Zulkarnain ni pergi ke barat, kemudian pergi ke timur, kemudian dia pergi ke kawasan bukit, kan? Mana sebahagiannya mengatakan di mana tempat tadi tu, kan, Armenia ataupun juga Anatolia, kawasan Eastern Turki contohlah, kan, yang dikatakan tempat apa panggil Zulkarnain ini membina tembok ataupun benteng yang tinggi daripada besi, kan? Bila mana kita baca ayat-ayat yang berkait ataupun dalam surah ini tadi. Okay? Apa yang jelas dan pasti, menurut sumber Al-Quran, Zulkarnain adalah seorang lelaki yang beriman, orang yang soleh, yang baik, dan dia ada kerajaan. Luasnya kerajaan tadi itu, di sini mungkin ada persamaan, kan? Sebab Alexander the Great juga adalah seorang penakluk yang agung, yang hebat, kan? Baca sejarah daripada zaman Greece, kemudian zaman Hellen dan Hellenistik, sebab dia berada di Iskandariah ni, kan, zaman Hellenistik dalam tamadun Greece Hellenistik berujuk kepada campuran antara tamadun Greece dengan tamadun di Mesir pada ketika itu, kan? Dia tidak pure. Itu zaman Hellenistik. Baik. Jadi kemudian hal ehwalnya sebagaimana disebutkan dalam Quran, kan? Jadi sebagai orang beriman, kita wajib percaya. Kita sendiri, kan, Quran sebutkan begitu. Kita kena yakin apa yang Quran sebut, ada pun tentang nama, kan, tentang nama dia daripada mana, kan, bila dan di mana dia berada, di timur, barat, utara, selatan, tengah ke apa ke, yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, maka cukuplah kita terima ayat Allah tadi itu sebagai sandaran dan sebagai pegangan. Itu sahaja, kan? Marilah kita baca, contoh kata kita baca novel dah, kan? Tak apalah, terima je lah sebagai contoh dah. Ini hikayat
Iskandar, hikayat Iskandar Zulkarnain. Ini sekadar contoh lah, kan? Sekadar contoh. Begitu juga dengan judul. Ini novel sejarah ke apa? Ataupun buku, kan? Popular. Contoh Alexander adalah Zulkarnain, kan? Saya cari tak jumpa. Ada ke tidak, tak tahu, rasa-rasa ada kat rumah, kan? Jadi mungkin tuan-tuan yang baca bolehlah bagi informasi nanti. Baik, selain daripada kisah Ya'juj dan Ma'juj yang dikatakan hidup sebelum Zulkarnain, kan? Bila kita baca ada Ya'juj dan Ma'juj, ini kita bincang nantilah kemudian. Jadi dia lebih kepada mitos. Baca kisah Al-Kahfi, jangan kita ingat bahawa surah Al-Kahfi ni cerita bab Nabi Khidir saja. Tak. Ada orang dalam kepala dia begitu, kan? Sedangkan ada disebutkan, saya dengar kuliah, kan? Jadi nak cari air yang kekal abadi ni, kan? Lebih kepada unsur mitos, cari air hidup kekal. Diceritakan bahawa Zulkarnain ini cerita kunulnya, tak? Cari air untuk hidup kekal, kan? Tapi cari tak jumpa, dan akhirnya datanglah Nabi Khidir, dan Nabi Khidir lah yang menemui air tadi. Atas dasar itulah ini bagi pandangan yang menerima cerita ini, atas dasar itulah Nabi Khidir ini tak mati dan kekal sampai lah ni, kan? Walhal sumbernya tidak ada sumber yang sahih pun, kan? Terpulanglah pada masing-masing, kan? Baik. Kemudian ada lagi wasi. Wasi ni banyak, Wasi ni banyak. Idris ataupun Andreas, tukang masak Zulkarnain ini, cara tak sengaja jumpa air. Tadilah air hidup kekal tadi itu, tapi dia tak bagi tahu kepada sesiapa pun, dan disebabkan oleh kebodohan dia, maka Zulkarnain ini begitu marah sekali kepada dia dan disuruh dibuang ataupun dicampakkan ke laut untuk dia hidup di sana. Ini sekadar selingan lah, mana ada unsur mitos, kan? Penyedap cerita tak? Begitu juga dengan unsur mitos, asal-usul nama Iskandar Zulkarnain ini yang kononnya diambil daripada sehelai daun yang bernama Iskandar. Ini cerita. Itu kata tadi, kan? Cerita kita bolehlah terima, kan? Tapi ada pertimbangan akal kita, logik tak? Kan? Logik tak logik? Kan? Jadi sehingga juga ada yang kata pernah sampai ke Indonesia. Yang ini kita tidak nafikan, kan? Kalau kita setuju, kita tak setuju pun tidak ada masalah, betul tak tuan-tuan? Kan? Nak ceritalah, kan? Ini masuk dalam kalau kita kata perkara Israeliat ke Melayuiat ke, benda tidak ada masalah kita nak setuju ataupun kita tak setuju. Bagi pihak yang kata okey setuju, dia tidak boleh hanya berikan sekadar tulisan Iskandar Zulkarnain ataupun Zulkarnain ini pernah sampai di Sumatera contohnya. Dia kena kemukakan bukti-bukti, kan? Hujah-hujah dari sudut arkeologi ke catatan yang bertulis ke, menunjukkan bahawa sipulan-sipulan tadi itu memang ada, kan? Sampai di Sumatera dan sebagainya. Kalau hanya sekadar fakta 2-3 baris, tak jadi, kan? Ini hanya sekadar menunjukkan begitu sahajalah. Baik, begitu juga dengan wasi alam Nusantara kita ni. Okay? Orang kita juga menganggap bahawa Zulkarnain ini ataupun Iskandar Zulkarnain ini adalah tokoh yang hebat, kan? Garah perkasa, kan? Berjiwa besar dan sebagainya lah. Ada yang kata nama Iskandar ni diambil daripada daun Iskandar yang digunakan oleh tabib. Tabib ini maknanya kalau zaman dulu ni, hari ni kita panggil doktor lah, kan? Dia bukan dukun, kan? Dukun ni lebih kepada dukun ini macam pawang dan bomoh lah, menggunakan perantara ataupun juga mistik. Sedangkan tabib ini tidak. Okey, yang daun yang digunakan oleh tabib untuk mengobati Tuan Puteri Safia Arqiyah
ibu kandung kepada Iskandar yang jatuh sakit ketika mengandungkannya. Ini yang saya kata-kata dia hanya cerita sahaja. Betul tak betul tak tahu. Kan? Tapi yang kata yang timur okey mesti kemukakan hujah. Baik, dalam sejarah Rom ataupun sejarah Barat, tadi kita dah sebutkan Alexander the Great, anak kepada Raja Philip II yang memerintah Macedonia pada masa itulah, kan. Dan juga ada disebutkan dalam kisah dalam buku Pseudo Callisthenes yang disebutkan tadilah. Baik, dan kisah Iskandar Zulkarnain ini popular dalam masyarakat antarabangsa kerana dia ni menjadi apa kita kata sentimen lah kepada orang Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Baik, dalam Al-Quran banyak kajian sebenarnya kan, kalau tuan-tuan baca tengok dalam apa panggil search engine ataupun Google, orang panggil Google lah ini tak. Zulkarnain ini raja yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ini ayat Quran kan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuasaan dan kedudukan serta dia punya complete set lah kan, sebagai raja yang sesuai pada zaman tadi dengan ketenteraan, dengan alat perang dan sebagainya, dan dia pun pergilah ke timur dan barat timur untuk menegakkan keadilan, melindungi rakyat yang lemah, menghukum orang yang salah kan. Sebab apa? Sebab ini semua di bawah empire ataupun jajahan takluk dia. Di sini ada persamaan dengan Alexander the Great. Kan mungkin atas dasar inilah sebahagian mengatakan bahawa orang yang sama. Macam kita berpegang apakah Siddhartha Gautama itu nabi? Kan? Orang duk cari-cari mana bukti yang menunjukkan dia tu seorang nabi ataupun rasul. Apakah ada bukti yang menunjukkan dia ini membincangkan tentang ketuhanan? Dan kalau ada sumber yang konkret, sumber yang sahih, mungkin kita boleh timur wa illa fala, dan kalau tidak maka tidaklah. Samalah juga yang ni pun. Kan? Jadi yang mengatakan Alexander Great mungkin ada persamaan ataupun kebetulan. Cuma Al-Quran dan hadis Nabi tidak memperincikan kan secara detail lah, kan secara jelas. Okey, kawasan mana, nah, berapa lama dia mentah, tak? Baik. Jadi yang pasti ada disebutkan dalam Al-Quran, tuan-tuan boleh semak daripada ayat 83 tadi kalau kita baca. Hatta iza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi ain hamiatin wajada indaha qauma. Bila dia pergi ke barat, dia akan jumpa satu kaum kan. Dia pun panggil lah, qulna ya Zulkarnain kan, wahai Zulkarnain, kalau kamu nak azab ataupun juga kamu buat baik kepada kaum tadi itu kan, maknanya boleh kan. Ataupun juga satu lagi kaum. Kemudian wa amma man amana, sebab kaum ini ada kaum yang tidak beriman dan ada kaum yang beriman kepada Allah. Wa amma man amana wa amila solihah, ada yang jenis beriman dan amal soleh. Kokoklah tuan-tuan tanya, depa tu agama apa ustaz? Apakah nabi yang ada pada masa Zulkarnain tadi? Ada pendapat mengatakan bahawa Zulkarnain ini hidup pada zaman Nabi Ibrahim AS. Wallahu a'lam. Kan? Baik. Jadi Zulkarnain orang yang beriman berdasarkan kepada ayat Quran, dan dia juga meyakini kewujudan hari akhirat. Mana sumber dia? Quran. Dan dia juga membina dinding. Tuan-tuan baca ayat mana ni? Hatta iza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla, sampailah kepada atuni zuburul hadid, kan, berikanlah aku kepingan-kepingan besi tadi untuk dia nak kan, kalau kita kata nak peterilah tak, nak manfaatkan besi tadi itu sebagai benteng, whatever istilah benteng ke tembok ke apakah, nak menahan kaum daripada yang serangan oleh golongan ataupun bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kan? Dan juga disebutkan
bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini kita sebut cara ringkas lah. Di sini ialah bangsa ataupun jenis spesies manusia yang terasing. Kan dia tak faham bahasa kita, kita pun tak faham bahasa dia. Timbul persoalan lagi, apakah masih ada daripada hari ini? Kan kita kata okey, zaman ICT, zaman IR 4.0 ni, ada ke tidak manusia yang betul-betul duduk dalam yang terpinggir betul? Ada ke tidak ini? Wallahu a'lam, kan? Jadi beberapa ahli tafsir menerangkan bahawa Zulkarnain hidup pada zaman Nabi Ibrahim AS, namun kebanyakan mereka tidak sepakat. Tidak sepakat yang Zulkarnain ini adalah Alexander the Great. Kerana apa dia? Kerana Alexander the Great ini ialah seorang animisma sebagaimana kata Syed Qutb, kan? Dan dia sebagai penyembah berhala. Kan bila kita baca huraian penjelasan para penulis tafsir, para ulama ini, maka dibuatlah rumusan atau kesimpulan yang Alexander the Great ini ialah memang bukan Islam. Walaupun sebelum kita mulakan kelas tadi ada pandangan lah, kan, mungkin juga dia ni beriman di tengah-tengah manusia yang musyrik. Wallahu a'lam, kan. Setakat yang sumber yang saya jumpa, mungkin pembacaan saya masih lagi sedikit dan terhad, saya tak jumpalah sumber yang mengatakan dia ni Islam. Wallahu a'lam, kan. Kalau ada boleh kongsi bersamalah. Baik, adakah Alexander ni Zulkarnain? Maka jelas kepada kita bahawa tidak, kan. Tidak sebab apa? Sebab berbeza agama. Mungkin ada persamaan. Ini sekadar contohlah, kan. Ada juga pendapat Al-Alusi, kan, dalam Ruhul Ma'uni, Al-Ma'ani dan sebagainya. Ini tuan-tuan boleh bacalah nota yang diberikan. Baik. Sebagai kesimpulan, sebelum itu kita tengok sedikitlah apa hubung kait antara Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kan, yang saya baca tadi. Hatta iza balagha baina saddaini, bila Zulkarnain ini sampai di antara dua gunung. Kan, Al-Quran hanya menyebutkan dua gunung, maka manusia cari mana gunung tadi. Gunung Mak Cincang dengan apa bagi? Di Langkawi dia ada juga tak Gunung Raya. Betul ke dua gunung? Kuk lah nak disebutkan kepada Iskandar Zulkarnain pernah mari pula, pernah mai ke Langkawi contoh. Jangan buat begitu, tak. Baik, jadi hatta iza balagha baina saddaini, sehingga Zulkarnain ini sampai kepada antara dua bukit ataupun dua gunung, dan dia dapati bahawa ada satu kaum, qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ini yang kita sebutkan tadi, bahawa kaum yang hampir-hampir mereka tak faham bahasa mereka, kan. Yang saya sebut tadi, dia bercakap kita tak faham, kan. Kita bercakap dia tak faham. Maka qalu ya Zulkarnain, mereka kata wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ialah mufsiduna fil ard, makhluk perosak di muka bumi dak. Makhluk yang sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, dan oleh itu setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran. Pasal apa? Kan nak upah Zulkarnain tadi tu buat benteng, kan, berapa bayaran? Berapa ringgit sekaki, kan, berapa ringgit sekaki, RM100 ke sekaki. Nak elak daripada dirempuh oleh makhluk yang makhluk perosak ni, kan. Dengan syarat kamu bina tembok ataupun dinding antara kami dengan mereka. Dan ini sekadar ayat dalam surah Al-Kahf. Baik, dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebutkan cerita tentang Ma'juj ini. Yang detail kita tengok nantilah insya-Allah. Okay? Cerita tentang ini Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutkan, sehingga dibuka hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj, bila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj ni, mereka turun. Ni belum lagi ni, kan. Belum lagi, tak tahu bila, kan, bila mereka dapat rempuh tembok tadi tu. Walaupun adalah yang kata macam-macam, kan. Wahum
min kulli hadabin yang silut, turun macam kalau baru ni apa benda yang di Kedah ni, kepala air, kan, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Jadi itulah umpamanya, kan, lajunya mereka turun daripada kawasan tempat tinggal ataupun duduk mereka, kan, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, maknanya hari berbangkit, hari kiamat. Kan, kita pun maklumlah kan, dalam perkara kita dah ada akhir zaman ni, bila keluar Ya'juj dan Ma'juj, kan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang kafir dan mereka kata, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami qad kunna fi ghaflatin min haza bal kunna zalimin. Kamilah orang yang melakukan kezaliman, kami orang yang berbuat zalim. Kata orang kafir setelah apa dia? Setelah turunnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj daripada tempat persembunyian mereka. Hari ini cerita bab Imam Mahdi, kan? Cerita mimpi. Wallahu a'lam, kena perhati tengok pelan-pelan. Baik. Jadi ini dalam Al-Quran, dua kelompok ayat tadi dalam suratul Kahfi dan juga surah Al-Anbiya, boleh dibacalah saya kira, yang disebutkan dikurung oleh Zulkarnain, dan dia akan keluar, dan insyaAllah kita akan bincang dalam kuliah yang akan datanglah, bila tak tahu. Baik, sebagai rumusan dan kesimpulan kepada kuliah kita pada malam ini, bila mana kita berinteraksi dengan apa? Kisah umat terdahulu, kisah Nabi dan Rasul yang terdahulu, kita kena tahu, kita kena faham bahawa ini masuk dalam perkara ghaib. Yang saya sebutkan berulang kali supaya kita faham. Pokoklah kata tuan-tuan, ustaz dah sebut dah berulang kali, kan? Tak payahlah dah. Saya akan sebutkan juga supaya kita ni faham dan lekatlah dalam kepala kita. Bila aku interaksi dengan perkara yang ghaib, umat yang terdahulu, orang cerita bab Dajjal ke, orang cerita bab Ya'juj dan Ma'juj ke, orang cerita bab apa lagi, Mahdi ke, orang cerita bab apa benda-benda yang apa ghaib ini, kan, kena pasti mana dia yang ghaib ini. Contoh tadilah umat yang terdahulu, kisah-kisah kaum Ad ke, Samud ke, Quran sebut begitu, okey, begitulah. Kalau hanya sekadar apa yang tertera, yang termaktub dalam kitab-kitab Taurat, Injil, kan, nak pakai terpulanglah pada masing-masing, kan. Cuma kaedah yang diberikan oleh ulama, khususnya ulama tafsir, kan, pilihlah sumber yang datang daripada Al-Quran, kerana itulah dia sumber akidah dan sumber pegangan kita dah. Yang lain terpulang. Baik, jadi yang hanya dapat diketahui kesahihannya menerusi kalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Ada pun sumber yang selain daripada wahyu, seperti tradisi keilmuan. Contoh yang disebutkan tadi lah, nama dia Iskandar Zulkarnain ataupun Alexander, kan, anak siapa, ayah dia ni raja negeri mana, kan. Kita boleh terima kerana asasnya yang saya sebutkan juga berulang kali, yang selagi mana tidak bercanggah dengan akidah, dengan ibadah, dengan hukum hakam, kan, dengan hukum syarak, dengan logik akal, dengan fakta sejarah, okay, kita boleh terima. Dan sebaik-baiknya kita nyatakanlah kalau dia ini daripada sumber Israeliat, supaya masyarakat kita, pendengar kita, audiens kita tahu dan dapat membezakan mana sumber yang datang daripada Al-Quran dan mana sumber yang bukan daripada Al-Quran, dan jenis fakta yang dibincangkan itu. Kan? Kita jangan tolak semua, jangan terima semua, tapi kena mencermati satu per satu. Jadi selagi mana tidak bercanggah. Saya kira sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Ada soalan ke? Baik. Apa ibrah?
Okey. Yang ada tak dengar dari sumber mengatakan Zulkarnain seorang nabi? Dari sudut sumber tu sumber mana? Kalau dari sudut sumber yang sabit, yang sahih, tidak adalah. Sumber dari sudut pendapat, walaupun pendapat itu ialah pendapat ulama, pendapat ilmuwan, kan pendapat bukan hujah dalam agama. Kan? Pendapat pula, okey. Contohlah kata si berpandangan bahawa Zulkarnain adalah malaikat. Kan? Zulkarnain adalah malaikat. Kita nak terima tak? Dia bagilah hujah dia. Kan? Dia bagi hujah dia. Saat kita nak terima tak? Kan? Jadi dibincang-bincang secara cermat, secara teliti, akhirnya kita tidak menerima akan hujah tadi. Akan hujah tadi, akan pendapat tadi. Kan? Kita terima pendapat daripada majoriti. Dia adalah pula majoriti ilmuwan, majoriti ulama yang mengeluarkan pandangan sekian. Namun pada masa yang sama, dalam konteks hari inilah, ada juga sebahagian ataupun segelintir orientalis ni, dan juga cendekiawan Muslim yang berusaha dengan tekun ke, dengan bersungguh ke, dengan gigih ke untuk nak manipulate kan sumber Islam ini menjadi celaru. Ada juga kalau tuan-tuan bacalah dalam dunia ilmiah ataupun akademik ini, nama-nama seperti Muhammad Arkun, Muhammad Syahrul kan, ataupun geng Islam liberal kan, yang geng Islam liberal, baik mereka daripada tanah seberang ataupun mereka daripada Timur Tengah dan yang mendapat pendidikan daripada barat pun ada kan. Contoh kata yang ini pun sama juga. Zulkarnain ini ada satu tesis PhD oleh Muhammad Ahmad Khalafatullah, dan tesis ini di Universiti Al-Azhar diterbitkan sebagai buku dengan judul yang sama, Al-Qasasul Fanni fil Quranil Karim, kalau tak silap saya. Ada maknanya dari sudut teori dia menerima kan. Wallahu a'lam lah. Ialah biasalah, ini kajian. Kan? Baik, balik kepada soalan tadi. Kan? Nantinya okey, soalan yang bagus ni kan. Tembok ni boleh kesan dek hari ni. Macam nak kesan Usamah bin Laden. Kan? Baik. Nak kesan tembok hari ni pun saya tak tahulah kan. Saya tak jumpa lagi. Kalau tengok kepada apa dipanggil Google Map, tak betul kata betul tak salah, yang di scroll daripada atas terus sehingga dalam langit pun ada kan. Macam mainan pula ada. Tengok kepada bukit ada lambang star lah, ada lambang begitulah, jumpa kapal terbang dalam laut lah, betul tak kan? Sejauh mana betul atau tidak ataupun mungkin edit, wallahu a'lam. Jadi boleh kesan tak di mana tembok yang dibina oleh Zulkarnain kan dengan menggunakan teknologi hari ini kan. Wallahu a'lam, saya pun tidak ada maklumat. Kalau tuan-tuan ada, bolehlah kongsi nanti kan. Dan dari sudut ibrah, sebelum kita berhenti ni, dari sudut ibrah ini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, kita dapati bahawa Zulkarnain ini seorang raja kan yang memerintah dengan adil, yang kita kata cakna lah, ada mengambil berat perihal rakyat dia kan, yang susah dibantu dan sebagainya. Maka ibrahnya bila mana kita ada kuasa, diberikan amanah dan kuasa, walaupun kuasa tadi itu kecil ke besar ke, kita kena bersikap dan bersifat adil semampu yang mungkin kan. Contoh yang tadilah kan, itu yang pertamalah kan, sebab poinnya adalah Zulkarnain ini ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi?
Kita tidak cerita detail lah dari sudut nama bagaimana dia baca kan Hamid Atin tu pun ada awal-awal lagi perbezaan pandangan ulama ini dari sudut linguistik ataupun dari sudut bahasa kita tidak bincang lah. Ujung dunia tu tuan-tuan jangan tanya takat mana tak. Barat ni ujung mana kan. Kalau tengok kepada perbincangan sejarah zaman Greece, tokoh-tokoh falsafah Greece ini dia kira dunia hanya sekadar dan sekitar Eropah saja kan, hanya sekadar Eropah saja ataupun masuklah juga kawasan sebahagian Timur Tengah kan. Maknanya itu sahaja dunia dia lah kan, sesuai dengan zaman tadi. Baik. Jadi kalau tidak ada, saya kira sekadar itulah. Banyak lagi sebenarnya ni kan, kalau nak dibincangkan perihal Zulkarnain itu sendiri, seperti yang dikatakan sebagai Abdul Solihun, hamba yang soleh, Allah bagi dia kuasa kan, ketaatan, ilmu dan juga bijaksana dan wibawa. Kan yang saya sebutkan tadi, ada juga yang mengatakan malaikat. Ada riwayat dia tuan-tuan daripada Umar kan. Zamakhsyari dalam kitab tafsir Al-Kashaf menjelaskan bahawa Zulkarnain itu adalah Iskandar, maknanya orang yang sama dengan Iskandar the Great lah, dengan Alexander the Great. Ini pandangan lah kan. Ada yang menambah bahawa ada riwayat yang kata Zulkarnain itu adalah raja Romawi, raja Rom dan raja Parsi. Ada juga yang mengatakan Zulkarnain itu adalah raja Rom dan raja Turki. Bagi kita terima saja Quran sebut dia raja kan, yang menguasai timur dan barat kan, yang berlaku adil dan dia ni beriman dan soleh dan baik. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Jadi kita kena contoh takat mana yang boleh. Saya kira sekadar itulah yang dapat kita kongsikan dan bincangkan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bincang dalam tempoh berapa? Sejam suku lah lebih kurang kan. Dalam slide pun yang limited. Kalau buku ni orang tulis panjang lebar kan, tulis panjang lebar dengan pelbagai pandangan itu dan ini. Jadi saya sudahi. Sebelum kita berhenti pada malam ini, jazakumullah khairan katsira, terima kasih atas perhatian dan sumbangan penumpuan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita rahmat dan barakah sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini. Siapa yang nak donate, bolehlah disalurkan sumbangan ataupun infak anda itu kepada kepada Akademi Tadabbur Malaysia pada akaun yang tertera. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada apa yang dikongsikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf, dan selamat malam, selamat berehat kan, esok hari kerja tak kan, dan esok hari cuti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul As.